Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog 3 Penjuru. Malam ini kita akan membicarakan pelaksanaan generasi penamat rokok ataupun The Generation Endgame, untung atau rugi, satu polisi baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mereka yang lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya, dan beberapa peruntukan undang-undang akan diperkenalkan dalam masa yang terdekat di Parlimen untuk menggantikan peruntukan di bawah undang-undang yang sedia ada, iaitu di bawah Peraturan 13, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, iaitu larangan mengenai merokok dan sebagainya. Dengan pengumuman ini, ramai pihak datang tampil ke hadapan memberikan pandangan masing-masing, sama ada mereka bersetuju bahawa generasi yang akan meneruskan kehidupan sihat ini wajarkah dilarang sama sekali tidak terlibat dengan aktiviti merokok ataupun hasil berkaitan dengan rokok. Begitu juga bagi pemain industri ada berbelah bagi, kerana isu rokok juga mungkin selesai satu masalah, tetapi bagaimana dengan isu vape, kerana industri vape dan juga kegiatan vape merupakan satu sumber ekonomi yang berbilion ringgit jumlahnya pada ketika ini dan memberikan sumber pendapatan lebih daripada ribuan ataupun puluhan ribu pekerja dalam industri ini. Tetapi kita tahu seawal umur di sekolah rendah, anak-anak kecil kita sudah pun terdedah dan juga terjebak dengan menghisap vape ini. Jadi adakah ia satu perkara yang terlepas pandang oleh semua pihak? Begitu juga bagaimana kita melihat hasrat Kementerian Kesihatan ini untuk memberikan satu justifikasi apakah untung dan ruginya kepada negara apabila kita melaksanakan Generation Endgame ini. Jadi 3 orang tamu sudah pun bersedia di studio kami di Astro Bukit Jalil pada malam ini. Saya perkenalkan tanpa berlengah masa. Jadi mungkin kita akan mendengar pandangan mereka yang mungkin sedikit berbeza, tetapi apa pun natijahnya kita akan memberikan sedikit pencerahan kepada anda di luar sana. Jadi Dr. Wong Chee Kuan, terima kasih Dr. Wong, pakar respiratori perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih Dr. Wong. Ini pakar berkaitan dengan organ dalaman yang melibatkan saluran pernafasan anda, hitam ke, rosak ke, bersih ke, sebagainya. Dr. Wong akan jelaskan berkaitan dengan topik kita. Prof. Madya Dr. Nur Rashidah Muhammad Noor, terima kasih Dr. Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Dan di hujung sana, orang industri dan juga NGO yang bersama-sama melihat isu ini secara lebih dekat, Cik Samsul Kamal Arifin, Presiden Pertubuhan Entiti Vape Malaysia, MOVE. Cik Samsul, mungkin saya nak mulakan, apa sebenarnya MOVE ni? Okey. MOVE ni ditubuhkan lebih kurang 9 tahun dulu. Ya, bila ada pengumuman daripada Menteri Kesihatan pada ketika itu yang mengatakan mereka nak blanket ban lah penggunaan vape. Jadi kami nampak ini adalah satu tindakan yang tidak wajar, kerana saya kena bagi disclaimer sikitlah. Saya ini mewakili pihak pengguna vape, bukan pihak industri. So kami menubuhkan NGO ini untuk mewakili pengguna-pengguna vape, untuk memberikan mereka pilihan yang lebih selamat untuk mereka yang ingin berhenti merokok. So atas sebab itu kami menubuhkan MOVE ni. Jadi MOVE lebih melihat isu kebajikan, isu hak, isu kepentingan pengguna vape dalam kategori mereka yang ingin berhenti merokok, begitu? Betul tuan. Jadi saya rasa itu sepatutnya begitu, Dr. Wong. Ya, untuk kami kita rasa menggunakan vape untuk menghentikan merokok bukan satu cara yang paling baik. Sebenarnya masa you guna vape, sama saja dia ada kandungan nikotin yang tinggi. Kadang-kadang orang yang vape dia tak tahu berapa banyak nikotin dia serap ke dalam badan dia. Ada kala yang menggunakan vape sepanjang hari, so kadang-kadang nikotin level dia sangat-sangat tinggi. So nikotin ni adalah satu chemical yang dia masuk ke dalam otak sangat cepat dalam 10 saat. Dia buat seorang ketagih. Yang biasanya yang kalau you hisap tembakau yang rokok tu sama saja, tapi tembakau rokok tu dia ada lebih banyak chemical lah. Maksudnya dia ada 7,000 jenis chemical masa you bakar tu tembakau. Dan ada 50 jenis chemical tu boleh membuat penyakit kanser. Tapi untuk vape ni, dia wap itu bukannya langsung tak ada chemical. Chemical itu pun boleh membuat masalah kepada paru-paru, komplikasi kepada paru-paru juga.
So yang ni nikotin kandungannya kadang-kadang terlebih daripada sigaret sebab sigaret dia punya nikotin ada dia punya limit. Satu sigaret berapa nikotin tu. Yang tu vape kadang-kadang dia asyik tambah dan dia mungkin ketagihan dia lebih tinggi. Okey, itu sebagai permulaan kita. Kita akan debatkan perkara itu. Bagi Dr. Prof. Madya, Dr. Nur Rashidah, berkaitan dengan generation end game ataupun untuk pemutusan generasi berkaitan dengan rokok ini. Kalau sekarang ini kita letakkan satu tanda aras umur 18 tahun ke atas saja yang dibenarkan untuk membeli rokok yang ada di pasaran. Tetapi hasrat generasi penenamat rokok ini yang lahir sejak 1 Januari 2005, jadi kita akan lihat generasi ini tidak akan ada ruang untuk membeli rokok kerana mereka tidak akan ada had umur dah. Jadi cuba jelaskan apa beza 18 tahun, apa beza generasi penamat rokok ini. Apa beza okey. Terima kasih ya. 18 tahun sebelum ni kita tidak boleh sepatutnya menjual rokok pada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Di bawah umur 18 tahun. Tetapi dengan adanya generasi end game ni bermakna sesiapa yang lahir bermula pada 1 Januari 2005, maknanya tahun depan mereka 18 tahun. Bukan saja tak boleh jual, mereka tak boleh memiliki, mereka tak boleh menghisap, maknanya sepatutnya mereka tak kenal apa itu rokok. Sepatutnya. Because ini adalah satu hasrat kerajaan di mana kita nak mencapai prevalent merokok kurang daripada 5% pada tahun 2040. So maknanya kita kena mula dari sekarang untuk mencapai tahap tersebut. Jadi saya rasa generasi itu dah ada very clear cut, 18 above after this, yang lahir 2005 tak boleh, tetapi kita masih ada lagi mereka yang merokok. 18 tahun ke atas sekarang ni masih takkan hilang di dunia ini. Masih ada lagi. Masih lama lagi tu. Kalau ikutkan jangka hidup 75 tahun, on average ada 50 tahun lagi masih ada mereka yang menghisap rokok. Jadi apa relevannya untuk kita wujudkan generation end game ini? Saya rasa memang very relevant. Because kita nakkan generasi kita yang lebih sihat, yang bukan sahaja dari segi mental, fizikal, tetapi mereka yang lebih produktif. Ya, kerana mereka, kita tahu akibat seperti yang Dr. Wong nyatakan, apa kesan-kesan daripada rokok. Kita tak nampak kesan masa kini, tapi kesan di masa hadapan. Berapa ramai yang mendapat jangkitan penyakit disebabkan rokok. Jadi kita tak mahu generasi kita, we have to start somewhere. We have to start somewhere. Itu satu political will, kalau boleh dikatakan demikian? Yes, saya amat berbangga. Mengapa kita baru memikirkan sekarang? Mengapa tidak lama dulu? Saya rasa baru atau lama itu bukan satu isu yang penting. Yang penting kita kena mula. Start somewhere. Start somewhere. You have to start somewhere. If you start now. You have to start somewhere. Takkan kita nak tunggu, mungkin generasi 2010 ke. Start now sebab kita nak aim, nak dapatkan kurang 5% dalam tahun 2040. Very berfokus Ipan. Ya, very berfokus. Kita ada simulation, kita ada model yang kita boleh lihat daripada situ. Projection bagaimana kita nak dapatkan idaman Malaysia negara bebas rokok dalam tahun 2040. Okey, saya nak mulakan dengan Dr. Wong. Dr. Wong, ini satu kerangka ataupun naratif yang jelas berkaitan dengan kita mahukan generasi Malaysia, generasi anak muda yang lebih sihat. Tetapi kalau kita hanya menumpukan mereka yang lahir 1 April 2005 itu, bermula tahun depan mereka 18 tahun tidak akan kenal rokok. Tetapi di keliling mereka, orang dewasa yang umur 18 tahun ke atas sekarang, mereka ada yang merokok, ibu bapa mereka masih merokok, ada yang isap vape. Jadi adakah itu merupakan satu loophole yang perlu kita tutup? Memang saya setuju, itu adalah satu loophole. Kebanyakan budak-budak atau anak yang baru lahir, ibu bapa yang merokok tu atau menggunakan vape kadang-kadang menjadi teladan yang buruk kepada mereka. So yang budak-budak ni mungkin disebabkan itu mereka pun akan ikut sama cara ibu bapa mereka buatlah. So ini untuk menyelesaikan masalah ni memang susah. So ini memerlukan berbagai tempat atau a lot of strategies daripada banyak bahagian, daripada doktor, daripada public, daripada stakeholder semua untuk menaikkan awareness mengenai apakah komplikasi berkenaan dengan vaping dan juga merokok.
So yang ni saya rasa semua orang kena bertanggungjawab, bukannya sahaja menggunakan rang undang-undang ini untuk kontrol, tapi saya rasa semua orang bertanggungjawab. Jadi maksudnya Dr. Wong bersetuju kalau generasi tidak kenal rokok ini perlu masuk juga tambahan satu lagi, generasi tidak kenal vape. Ya, generasi tidak kenal vape. Saya rasa dua-dua benda ni pun tak sihat untuk warga negara kita. Kita ada pesakit yang selepas vape dan dapat komplikasi paru-paru yang teruk. Ini buat mereka tak produktif. Mereka kena duduk dekat ward untuk lebih lama dan mereka menggunakan resources wang untuk rawatan yang sangat-sangat mahal. Sampai kalau boleh ada pesakit yang duduk ward 2 minggu menggunakan RM50,000. Dan kalau you nak rawat semua pesakit yang ada penyakit paru-paru yang rosak ini, kadang-kadang akan mengambil berjuta-juta ringgit. So saya rasa ini adalah satu masalah yang perlu end juga dengan vape tu. Dr. Wong dah tambah satu vape pula selain daripada rokok. Saudara Samsul. Banyak saya nak tambah ni. Silakan. Ya. Baik, Generation Endgame 1 April 2015 tidak akan kena rokok. Baik. Tapi itu lebih kepada rokok, tapi adakah itu juga pandangan secara peribadi Cik Samsul macam mana? Gini, pertamanya saya nak ucapkan tahniah atas the political will of Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin. I think this is a very brave move. Awal tadi Tuan ada bertanya kenapa tidak dilakukan awal lagi perkara ini. Saya rasa ini satu perkara yang sangat sensitif. It's a very sensitive matter. When you talk about rokok and nak curb the sale of tobacco products, dia berkaitan dengan cukai, dia berkaitan dengan pulangan kepada negara. So saya rasa tak ramai ahli politik yang berani nak mempertengahkan perkara ini. Ditambahkan pula ramai member of parliament merokok. Kalau kita pergi dekat lobby tu kita nampaklah So saya rasa perkara ini tak ramai yang berani push. So saya nak ucapkan tahniah kepada YB Khairy Jamaluddin kerana berani untuk mempertengahkan perkara ini. Dan selain daripada itu, saya nampak kita jangan samakan isu vape dengan isu rokok. Ya, kita jangan samakan. Tak setuju dengan sama sekali tak setuju. Ya, sama sekali saya tak setuju. Ya. Sebab kita kena lihat pada fakta. We have to look at facts. Ya. Kita kena lihat pada sains. So saya berkongsi beberapa perkara tentang sains dan fakta. Ya. Sebab daripada mula bila vape ni masuk ke dalam pasaran Malaysia ni, there are so many misinformation. Ya, information yang tak tepat. Ya. Kita kalau nak cerita, kita berlandaskan atas fakta lah, atas sains. Sains yang diterima oleh peer research yang dilakukan oleh banyak badan yang dalam dunia ni. Antaranya yang saya nak quote ialah Public Health of England. Ini bukan calang-calang punya badan, ya. Badan yang mengiktirafkan doktor-doktor dalam dunia ni yang menjalankan kajian ke atas vape, ya. Dan didapati bahawa vape, saya cakap pelan-pelan, 95% lebih selamat daripada merokok, ya. Dan kemudiannya bila kami sampaikan fakta ini kepada agensi kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan, mereka kata okey, kita tunggu bila PHE, Public Health of England, jalankan kajian ini untuk kali kedua. Dan kemudian PHE jalankan kajian ini untuk kali kedua dan didapati bahawa vape adalah 95% lebih selamat daripada merokok. Now, bagaimana? How do they come up with this conclusion? Dia orang ambil test daripada segi toxicity, daripada wap yang keluar daripada hidung, toxicity yang melekat di lidah, di paru-paru. So it has already been established as a fact that vaping is 95% safer than cigarettes. Yang rokok ni yang membuatkan kita jadi sakit, bukan nikotin, doktor. It is the tar. Tar tu yang buat kita jadi sakit, and there is about 3 million kimia yang berbahaya dalam rokok tu. Saya rasa tak terkira, tak tahu berapa juta lah kimia dalam tu. So yang kita nak lihat di sini, yang saya nak jelaskan di sini secara jelas lah, kalau boleh. It so happens that some of us merokok masa kita muda dulu. Tak kiralah peer pressure ke, pasal lihat mak bapak merokok ke, kawan-kawan ke, kita merokok. That was satu keputusan yang salah kita buat pada satu ketika. Dan kami cuba nak berhenti merokok. This is the group that I represent, that we represent. Kami cuba nak berhenti merokok dan kami dah cuba macam-macam cara.
Ya, kita dah cuba nicotine patch, kita dah cuba chewing gum, tapi tak jalan. The only thing that works is vape, and vape is just a nicotine delivery system. Ya, kita jangan nampak nikotin ni sebagai satu perkara yang tabu. Mengapa kita kata nikotin ni sesuatu yang harus dielakkan? Sedangkan dalam makanan ada nikotin. Nikotin ada sama efek macam kafein. It's the same thing. Apa efek nikotin? Mungkin jantungnya berdegup laju sikit, ya. And yes, ada ketagihan. Gula juga ketagih. Gula lebih ketagih daripada dadah, ya. So perkara ini kita kena lihat with an open mind. And kita kena lihat pada fakta. So saya kurang setuju. Ya, kalau kita samakan vape dengan rokok. Ya, mungkin Dato' nak tambah, respiratory expert berkaitan dengan nikotin tadi dah terang sikit, tetapi kita tahu, adakah di Malaysia sudah ada kajian berkaitan itu? Tentang vape, ya, dan risikonya kepada paru-paru. Saya ada buat satu kajian pada tahun lepas, dan kita ada lebih kurang 900 pesakit masuk ke dalam ward kita dalam penyakit SARI lah, macam tu, severe acute respiratory infection. Sebab tanda-tanda macam penyakit kerosakan paru-paru, atau kita panggil e-cigarette and also vaping associate product acute lung injury. So yang ini kita panggil EVALI. Penyakit ini lebih kurang sama dengan macam jangkitan kuman paru-paru. So kadang-kadang pada mulanya kita susah nak bezakan dua-dua. Tapi dalam 900 pesakit ini, kita dapati bukannya banyak yang admit bahawa mereka vape lah. Ada yang admit dia vape, ada yang admit dia merokok lah. Dan pesakit-pesakit yang dia cakap dia vaping tu, kita dah interview mereka, kita dah buat banyak-banyak kajian, kita buat investigation, dan kita dapati bahawa lebih kurang 8 daripada mereka ada gejala, dan dia ada penyakit EVALI ini. So bukannya satu benda yang lumrah, tapi dia boleh berlaku. So ada pesakit yang vaping juga, dia dapat jangkitan kuman, lebih senang dapat jangkitan kuman COVID, jangkitan kuman TB, atau jangkitan kuman paru-paru yang lain. So kita pun dapati daripada kajian itu. Dan juga ada pesakit yang ada penyakit asma, pada masa yang sama mereka vape, dan ini menerukkan keadaan asma mereka dan perlu masuk ward. Ada yang sampai sangat teruk, sampai kena masuk ICU. So ini vape itu bukannya selamat, bukannya 100% selamat. So kita ada kajian dah, dan kita sudah bentangkan kajian ini kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan yang ini adalah satu laporan yang penting untuk menunjukkan itu vaping itu bukannya satu yang selamat. Okey. Ya. Dari tajuk kita hari ini, Dr. Nur Rashidah, generasi penamat rokok. Tetapi kita tahu juga apa juga yang berkaitan dengan merosakkan sistem paru-paru kita dan merosakkan kesihatan kita perlu juga diberi perhatian. Dan yang terkini yang menjadi satu trend sekarang, satu yang in sekarang adalah generasi muda hari ini adalah vapes. Wajarkah generation endgame ini bukan hanya tertumpu pada rokok, tetapi ada tambahan vape? Seperti mana soalan saya kepada Dr. Wong? Pada pendapat saya, ya, perlu dimasukkan sekali vape dalam tapi dari polisi yang sedia ada memang belum masuk. Sekarang belum ada, kita belum ada apa-apa regulation lagi untuk vape. Kerajaan nak mengenakan cukai for non-nikotin pun belum dilaksanakan lagi. Jadi pada saya lah, kalau kita kategorikan tak boleh merokok, tak boleh vaping, dan kita boleh masukkan dalam generasi endgame. Tapi kalau regulatory belum lengkap, mengapa kita nak masukkan dalam generation endgame policy? Sebab apa? Disebabkan regulatory tak ada lagi lah tu. Jadi apa isunya? Adakah terlampau lambat kita bertindak berkaitan dengan kajian berkaitan vape? Kalau nak ikutkan dah 10 tahun dah. Cik Samsul kata tadi. Dah 10 tahun dah. Dan statistik macam Dr. Wong kata pun telah dibuat, dan kita dapati peningkatan di kalangan remaja telah makin meningkat kan, trend yang menghisap vape. Dan kalau diikutkan, dan banyak juga daripada pihak-pihak NGO dan juga yang mana instead of kita regulate, kita nak ban kan dia. Tetapi kita masih tak dapat lagi jawapan di situ. Jadi masih lagi mungkin political will macam yang dikatakan tadi. Jadi
kita sebenarnya ada banyak bukti-bukti seperti Dr. Wong dah nyatakan, kan, dari segi ada yang menyatakan bahawa dia akan merugikan negara sebab dia memberi hasil kepada kerajaan berbilion. Tapi kita kena lihat risiko dia juga ataupun kesan daripada vape itu juga berbilion yang ditanggung oleh kerajaan. So adakah menguntungkan ataupun merugikan, dan pada saya dia sepatutnya dimasukkan dalam Dr. Nur Rashidah, saya nak tambah sedikit. Kalau Dr. Rashidah boleh komen. Pelaksanaan generasi penamat mengurangkan jumlah kutipan excise kita dalam banyak perkara berkaitan dengan tembakau dan industri berkaitan dengan tembakau, termasuk rokok, termasuk penanam tembakau, import, ekspor dan sebagainya. Dan kita memang dah lama dah kita cuba beralih kepada industri yang berkaitan dengan tembakau ini kepada sesuatu yang lebih sihat, sampai kita tidak ada lembaga tembakau dah, kita ada lembaga kenaf dan juga yang lain ni. Tapi adakah isu berkaitan dengan growth, isu berkaitan dengan kutipan cukai matters dalam hal kita menjaga kesihatan yang lebih utama, kesihatan awam rakyat kita, terutamanya di kalangan generasi muda? Di mana pengimbalnya? Di mana timbang tara yang perlu orang-orang atas dengar perbincangan kita perlu ambil kira tentang hal ini? Saya tak nafikan memang ada hasil kutipan cukai daripada excise tax kepada rokok. Tapi kita kena lihat dari segi hasil kutipan cukai tersebut dan juga hasil dibelanjakan oleh kerajaan untuk mengubati mereka-mereka yang menghadapi masalah sakit disebabkan rokok ataupun disebabkan vape. Jadi kalau dikira daripada situ, jauh berbeza dia, kerajaan masih lagi rugi. Kerajaan masih lagi rugi walaupun kata dia cuma contribution is about 0.2% to the KDNK. Kita punya hasil ni kan daripada industri tembakau. Jadi di sini kita nampak yang sikit, tapi kita tak nampak perbelanjaan yang besar. Jadi di manakah bagusnya kalau katakan, sebab dah dibukti kos macam Dr. Wong kata RM50,000 dalam masa berapa hari? 2 minggu saja. Dan kos juga di expect akan naik berapa bilion, 10 bilion dalam masa 10 tahun. Jadi mungkin Dr. Nur Rashidah masih bersopan dalam kita membicarakan isu ini. Tetapi dengan kajian, dengan dapatan di lapangan, mungkin nak berkongsi tentang kami. Kerana isu rokok ini betul, rokok setiap tahun cukainya dinaikkan. Hampir setiap tahun lah dalam setiap tak naik. Last kali naik 2015. 6 tahun dah tak naik. Tiap-tiap tahun kami minta naik. Tapi betul, maksudnya mereka yang merokok poket biasa terasa jugalah, kerana kos untuk membeli sigaret ataupun sekotak rokok memang mahal. Tetapi kita tahu juga rokok seluduk pun rancak juga di Malaysia ini. Jadi realitinya bagaimana? Adakah cara kita menangani isu pengawalan tembakau ini outdated ataupun bagaimana? Okey, saya rasa ini adalah kesempatan untuk saya. Memang kami di pihak UPM ada buat kajian selidik mengenai rokok tidak sah. Dan memang kami dapati memang ada. Tak betul lah kalau saya kata tak ada rokok tak sah. Tetapi bukan seperti yang diwar-warkan oleh pihak industri yang mengatakan 65% pasaran kita adalah daripada rokok tidak sah. Di mana kami dapati less is about 30% saja rokok tidak sah. Dan kajian dibuat bukan disebabkan kenaikan harga. Ada mengatakan, tak boleh naik cukai, orang akan beli rokok tidak sah sebab harga mahal. Tetapi punca utama adalah kawalan, enforcement kita. Terutama sekali kawalan di bahagian sempadan. Tapi kita lihat sekarang ni pihak Kasta mengambil banyak langkah meningkatkan lagi pengawalan, di mana kita harap dia dapat mengawal rokok-rokok tidak sah. Dan tak sampai 60%? Tak sampai 60%. Dan banyak kali kami nyatakan tak sampai 60%. Jadi, tetapi masih diwar-warkan 60% yang dia nyatakan oleh pihak industri. Adakah industri tembakau ini yang berkaitan dengan tembakau mempunyai lobby yang agresif kepada pihak kerajaan? Pada saya, ya. Mereka memang sebab itu cukai tak naik daripada tahun 2015. Dah lama dah, kerajaan perlukan duit kan? Ya. Dan inilah masa untuk kita naikkan cukai untuk rokok. Okey, Samsul, senang. Nampaknya dua panel kita bersetuju bahawa tembakau mempunyai isu yang inherit, yang sudah pun diwariskan sejak kita merdeka dahulu, dan kos untuk merubat ataupun merawat pesakit lebih tinggi daripada apa yang kita sangkakan. Tetapi bagi Samsul, adakah ini juga ruang untuk menunjukkan bahawa ubatlah mereka yang penagih rokok ini dahulu, daripada kita ban semua sampai termasuk nak melarang penggunaan vape di negara kita? Terima kasih Tuan kerana bertanyakan soalan ini. Sebab saya tidak termasuk dalam hal ini. Okey, teruskan. Ya, bila Profesor tadi
doktor tekankan bahawa kos perubatan mereka yang mengidap masalah paru-paru respiratory, mereka yang mengidap kanser, semuanya itulah semua penyakit yang berkaitan dengan rokok, ya, saya rasa kos tanggungan kerajaan berjumlah berbilion-bilion ringgit. Okay, ini poin nombor satu. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Ya, kalau kita tengok daripada pendekatan WHO lah, ya, mereka ada satu badan di bawah WHO tu yang dipanggil FCTC, ya, yang untuk tobacco control dan sebagainya. Bawah daripada FCTC tu ada satu artikel yang dipanggil 1D, ya, di mana mereka look into harm awareness reduction, ya, ataupun pendekatan yang kurang bahaya, ya, kalau dibandingkan dengan rokok. So di sini saya nak tekankan bahawa kita dah ada banyak fakta, ya. Kalau dulu kita tak ada, tapi sekarang kita dah ada banyak data yang menunjukkan bahawa ramai antara mereka yang merokok mampu berhenti merokok dan dengan menggunakan vape. So di situ saya nampak daripada perkara ini dikekang, sepatutnya ianya dipromotkan kerana ianya dapat membantu kerajaan untuk meringankan beban kos tanggungan perubatan kanser dan respiratory ini. Ya, dan semua penyakit tak berjangkit lah. Semua penyakit lebih kurang yang disebabkan rokok. Ya. So, kita lihat secara objektif dan secara ikhlas. Adakah kita ikhlas nak menyelesaikan masalah ini ataupun pandangan kita terlalu narrow, di mana kalau daripada dulu kita dah memang nak membasmi rokok, tetapi bila ada satu elemen di dalam industri rokok ni, kita nak groupkan pandangan yang sama terhadap produk ini juga, iaitu vape. Now, ribuan kami di Malaysia ni, antara saya termasuk, ya, we are the walking testimony. We are the evidence. We are the evidence. Kamilah bukti di mana kami lebih sihat sekarang sebab kita mampu meninggalkan rokok. Saya merokok sejak umur 15 tahun. Kemudiannya 10 tahun lepas saya berhenti merokok sama sekali, ya. Selepas saya cuba nicotine patch dan macam-macam lah. Ya. Tak jadi juga. Bila kita cuba vape, baru kita mampu berhenti merokok, dan saya rasa sangat sihat, lebih bertenaga. Doktor, saya tak kata vape ni bagus untuk kesihatan. Ya, saya tak cakap vape ni macam vitamin B bagus. Bukan. Ya. Vape ni 95% lebih selamat dari rokok. Ya, who is this product for? Untuk siapa vape ni? Untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Vape ni bukan untuk mereka yang sakit. Vape ni bukan untuk mereka, untuk kanak-kanak, bukan untuk mereka yang tidak merokok. Kalau kata macam doktor cakap tadi, dia dah ada asma. Siapa suruh vape? Ya? Janganlah vape. Ya? Saya tak nampak lagi kajian yang menunjukkan secara causation, iaitu vape menyebabkan masalah paru-paru. Tidak ada, saya nak tekankan, ya. Sebab apa yang di-establishkan daripada segi EVALI tadi yang doktor cakap tu, semua negara western countries dah establish that this research dah dibang, tak boleh dipakai lagi, di mana the conclusion that vape menyebabkan masalah paru-paru dah ditolak tepi. You can look it up, it's public knowledge, it's public information, that EVALI ni tidak boleh dipakai lagi. It's already been debunked, dah ditolak ke tepi, ya. Jadi semua ini misinformation sekali lagi. Macam saya cakap pada permulaannya, saya nak tekankan kepada fakta dan kita berasaskan kepada sains. So sains menunjukkan bahawa tidak ada kajian yang menunjukkan bahawa vape menyebabkan masalah paru-paru secara causation. Tidak ada, saya nak tekankan, ya. Dan apa yang ditekankan daripada segi masalah EVALI yang menyebabkan masalah paru-paru tu, it's already been discarded, dah dibuang. Kajian tu dah tak boleh dipakai lagi kerana didapati bahawa kajian tu tak betul. Ya. Okey, mungkin Dr. Wong nak komen tentang itu. Ya, saya rasa ini, saya tak setujulah dengan Encik Samsul lah. Memang ada banyak paper sudah memberitahu bahawa ada penyakit EVALI ini, dan kita doktor-doktor pun semua sudah cuba mempelajari penyakit ini dan cuba cari rawatan yang boleh merawat penyakit ini juga. So memang masalahnya awareness itu tak ada. Ramai pesakit yang ada vaping tidak memberitahu kepada doktor bahawa mereka vape. So kadang-kadang dia tak ditangkap penyakit ini. So di kalangan Malaysia sama saja. Ramai doktor tak tanya soalan sama ada you vape ke tak. Yang ini kita cuba nak menaikkan awareness itu supaya semua doktor-doktor boleh tanya soalan ini untuk pesakit-pesakit yang masuk dalam
penyakit yang acute respiratory distress, yang sangat-sangat teruk punya penyakit. Yang kalau mereka dapat meningkatkan awareness ni di kalangan semua doktor, maka kita akan dapat cari lebih banyak kes. Masalahnya sekarang awareness adalah rendah, sebab itu kes-kes itu tak ditangkap. Dan bermaksud belum ada lah. Tidak ada bukti lagi lah. Kita ada, kita sudah ada tangkap dekat kajian yang tahun lepas, tapi kita rasa lebih ramai pesakit yang tak ditangkap terlepas pandang daripada kaitkan dengan vaping. Ya, daripada kaitan. Itu Samsul, mungkin itu isunya. Isu berkaitan dengan kawal selia. Kalau kita sudah jelas kawal selia sejak 10 tahun lalu, apa yang dinatijahkan, apa yang dihasratkan oleh pengguna vape yang tegar, iaitu untuk berhenti merokok, mungkin tiada masalah. Kerana itulah sepatutnya. Tetapi sekarang vape sudah menjadi satu benda yang mainstream. Bukan hanya yang nak berhenti merokok, yang tidak pernah merokok pun akan mula dengan vaping. Benar. Mereka yang seawal umur sekolah rendah pun kerana cara hidup sesuatu yang trending dan penggunaannya mudah dan pembeliannya lagi mudah. Accessible. Tak perlu 18 tahun. Cik Samsul. Baik. Tadi saya dengar doktor dengan profesor cakap kanak-kanak menggunakan vape kita dapati mereka yang bawah umur, budak sekolah. Dan baru-baru ni kan saya nak ketengahkan satu isu yang belum diketengahkan, iaitu vape dan dicampurkan dengan dadah. Macam-macam lah. Ya, kan baru-baru ni So perkara ni saya nak tak sepatutnya berlaku kan? Tak sepatutnya lah. Pasal itu kita perlukan kawal selia. Ya, kalau tak ada kawal selia, jadinya kita tak tahu what is right, what is wrong. Saya boleh keluarkan vape sekarang dan vape masa kita tengah live ni, tak ada undang-undang yang mengatakan perkara itu tidak boleh sebab tak ada undang-undang yang mengawal selia. So kita perlu ada kawal selia supaya kita jelas kita kena tekankan bahawa, sekali lagi saya nak cakap, vape ni bukan untuk mereka yang tak merokok. Vape ni ialah untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Ya, bukan untuk kanak-kanak bawah umur, ya, dan mereka yang mencampurkan kandungan dadah dengan vape ni, mereka ni bukan vapor, bukan pengguna vape. Mereka ni penagih dadah. Kita jangan samakan. Dan daripada kajian yang kami sendiri jalankan, kami dapati bahawa di Amerika yang dapati bahawa mereka mati yang menggunakan dadah sintetik dengan cecair vape ni, dicampurkan THC. THC ni ialah ekstrak daripada cannabis. Dan bila kami buat kajian, kami dapati bahawa dari segi struktur molekular, THC ni dengan cecair vape ni tak boleh solvent, tak boleh menyerap, tak boleh bercampur. Solvent lah, tak boleh macam minyak dengan air. Ya, dia tak boleh serap. So bila you bukan ahli kimia, you pandai-pandai pergi buat you bukan chemist, you pergi eksperimen, itu yang menyebabkan kematian. Sama juga dengan kes di Malaysia ni, di mana mereka mencampurkan dadah, saya tak pasti dadah apa dia campur lah. But again, kami belum jalankan kajian terhadap perkara itu. Tapi kalau kata perkara itu dua kimia ni tak boleh solvent, tak boleh campur macam minyak dengan air, ia juga akan mendatangkan masalah. Yang saya nak tekankan di sini, kita jangan samakan mereka yang menyalahgunakan vape dengan dadah dengan mereka yang menggunakan vape untuk berhenti merokok. Ya. Back to what you asked earlier on, pasal itulah perlu kawal selia. It is very, very important. Sangat penting untuk kita mengawal selia. Dan sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada YB Khairi Jamaluddin sebab dia dah menengahkan hasrat dia untuk mengawal selia vape dalam masa terdekat, Ogos ni, tak silap saya, Ogos tahun 2022. Jadi, pada Cik Samsul, generasi penamat rokok, kita total ban rokok, tidak mereka kenal rokok, apa juga berkaitan dengan rokok tidak akan berlaku kalau secara official, secara rasminya. Tetapi kalau mereka guna vape, boleh? Gini, kalau kata kita cerita pasal generational endgame, rokok. Kita refer generation endgame. Yes, rokok. Untuk mereka yang dilahirkan pada 1 Januari 2005, selepas 1 Januari 2005, tak dibenarkan untuk beli, untuk menggunakan rokok. Dan kalau mereka tak merokok, bermaksud mereka tak menggunakan vape lah. Kalau ikut definisi kami, mereka yang menggunakan vape ni untuk mereka berhenti merokok. Jadi kalau mereka tak menggunakan rokok, maksud mereka tak menggunakan vape. So pada saya tak ada masalah. Kami menyokong terus keputusan ini. Tapi this decision looks very good on paper, tapi implementation dia sangat mencabar.
Ya, sebab kalau daripada apa yang kami observe, daripada segi apa yang berlaku di banyak negara, saya ambil contoh India lah. Bila mereka ambil pendekatan prohibitif, iaitu menyekat undang-undang. Ya, it's very prohibitive approach. Banyak masalah akan timbul. Ya, terutamanya illicit produk dan sebagainya. Dan balik kepada end game tu, kita tengok apa yang akan berlaku. Kalau ikut daripada projection kementerian, tahun 2040 akan tinggal 5% saja perokok. Dan eventually, end game lah, bermaksud tidak ada seorang perokok pun. Bermaksud rokok boleh discontinue terus dan vape boleh discontinue terus. Bermaksud pengharaman secara total, mungkin satu keputusan akan dibuat dalam tahun 2050 contohnya, di mana dua-dua produk ni akan diharamkan secara terus. Di sini juga akan datang masalah. Kerana bila kami lihat daripada segi pendekatan prohibitif, bermaksud tak ada education, tak ada awareness, terus prohibition, dia mendatangkan masalah daripada segi illicit products. Dan bila you dah ban, bermaksud benda tu tak sepatutnya wujud lagi, tapi selagi ada demand, there will be supply. Dadah juga haram, tapi sampai sekarang masih orang jual. Tak selesai. When there's a demand, there will be supply. So bila dah diharamkan dan tak ada kawal selia, bermaksud kita lebih terdedah kepada produk-produk yang tak selamat, dan kebocoran dari segi kutipan cukai. So semua perkara ini kita harus lihat secara total. Memang nampak cantik on paper, tapi implementation, enforcement pada pendapat saya lah sangat-sangat mencabar. Kepada Dr. Nur Rashidah, dari sudut langkah prohibitif ini, satu langkah yang sudah lama kita ada. Apa undang-undang yang tak ada kat Malaysia? Berkaitan dengan rokok, berkaitan dengan dadah, kawalan tembakau, kawalan dadah, kawalan segala berkaitan dengan perkara yang haram. Tetapi sekali lagi kita melakukan satu polisi yang besar, end game, prohibitif, anak-anak di 1 Januari 2005 tidak akan kenal rokok dan kalau ada akan datang dengan vape dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang terlibat dengan industri makanan, industri berkaitan dengan F&B, hospitality ataupun perkhidmatan, mereka mengatakan ini satu langkah yang tergesa-gesa. Kerana kalau itu dilakukan, maka akan berlaku kehadiran illicit produk, macam Samsul katakan tadi. Kalau itu walaupun doktor sudah ada kajian 30%, mungkin akan datang lebih tinggi kerana demandnya ada lebih besar. Di mana jalan tengahnya, atau di mana sebenarnya kita nak menutup ruang kritikan bahawa Malaysia ini bukan negara undang-undang hanya pandai buat? Dr. Rashidah. Okey, seperti yang itu saya katakan, kalau kita lihat ramai yang mengatakan okey, bila buat generasi endgame, illicit akan meningkat, rokok tidak sah akan meningkat. Tapi pernah tak kita duduk bersama-sama? Itu saya dah dengar. Okey, daripada industri, daripada kementerian, custom, bagaimana cara kita nak membenteras rokok tidak sah? Sebab masing-masing mengatakan okey, 60% mengatakan fakta, banyaknya labakan rokok tidak sah, tetapi nobody give the solution. Macam research kami mengatakan bahawa faktor perkawalan sempadan, corruption kan. Jadi as academician kita buat seberapa yang baik, tetapi saya rasa perlu adanya sesi dialog bersama-sama dengan pihak industri, dengan sesiapa saja yang mengatakan adanya lambakan rokok haram, rokok tidak sah. So apa yang kita perlu buat? Okay? Kita tak boleh harap custom saja. Kita sendiri sebagai masyarakat pun kita patut buat laporan. Okey, kat sini ada orang ada rokok tidak sah. So kena bersepadulah. Dan ia mesti jalankan serentak dengan endgame. Bukannya berasingan. Macam serentak. Totally silo pendekatan. Dia kena jalan serentak. Holistik. Yes. Yeah. Sebab kalau macam kata Samsul kata maybe 2050 nanti kita tak ada lagi dah rokok, sebenarnya tak ada demand. Orang yang tak merokok tak adalah demand. So tak ada demand, tak perlulah supply. Kan? If we can successfully tapi dari kajian lapangan Dr. Nur Rashidah dan rakan-rakan UPM di lokasi ataupun dalam kajian, kehadiran rokok-rokok seludup ini, apa ketirisan, apa puncanya sebenarnya? Apa puncanya? Itulah enforcement kita. Maksudnya bocor lah. Adanya kebocoran. Laluan tikus kita ataupun rasuah di kalangan penguat kuasa. Ya, jadi kita kena sit down. Okey, what to do? Rasuah apa kita patut buat? Kan? Jadi perkara ni kena sama-samalah kalau nak bantu kerajaan mengawal
rokok tidak sah. Bukankah mereka sedar itu kita hilang berbilion ringgit cukai? Berbilion ringgit cukai disebabkan rokok tidak sah kan? Itu yang dinyatakan. Tapi mereka selalu menyatakan disebabkan harga rokok yang mahal, sebab tu adanya rokok tidak sah. Tapi tanpa sebarang bukti. Kami buat pembuktian dan kita kena strengthen our enforcement. Bukan saja kita serah pada pihak custom, tapi kita semua sebagai satu masyarakat di Malaysia, kadang kita tahu orang tu jual rokok tidak sah, kita laporkan kepada KKM. Kan? Itu salah satu caranya lah. We have to sit down and discuss about it. Sudah sampai maksudnya? So sepatutnya dah lama. Dah. Saya pula tukar tapi jawab. Dah lama patutnya. Tapi tak apa, kita kena mula. Okey, banyak sangat nak mula malam ni. Banyak nak mula. Dr. Wong, berkaitan dengan pelaksanaan end game, tetapi kita tahu juga berkaitan dengan rokok ini, apa juga kempen yang kita lakukan sekarang seolah-olah dia jadi sesuatu yang lali, sesuatu yang tidak orang kata pun meresap kepada masyarakat. Letak gambar kanser dekat kotak tu pun orang beli juga. Had kad umur 18 tahun ke atas, ramai juga budak sekolah hisap rokok, tak tahu datang dari mana. Orang kata pun industri tembakau tidak jadi industri yang boleh bagi pendapatan kepada petani kita, dah haram dah. Tak ramai orang Kelantan, Terengganu, belah-belah utara tanah tembakau kan. Tetapi dari sudut perubatan, pakar respiratori, apa lagi yang mungkin cara di negara-negara maju ataupun negara-negara yang berjaya mungkin yang boleh kita angkat selain pada end game ini? Kerana kalau kita hanya bergantung pada satu polisi end game, tetapi dari ekosistem untuk melahirkan masyarakat yang sihat tidak diwujudkan, sampai bila kita tidak akan mencapai objektifnya? Ya, memang susah. Setiap hari saya jumpa pesakit yang masih merokok walaupun mereka ada penyakit kronik macam COPD. Yang tu paru-paru sudah rosak, 50% dah rosak, masih merokok lagi. Ada pesakit yang ada kanser masih merokok lagi. So kita sudah cuba sedaya upaya. Sampai itu air liur sudah habis pun susah nak convince mereka untuk berhenti merokok. Memang susah untuk henti merokok sebab ketagihan itu terlalu tinggi. Kerajaan memang sudah membiayai duit untuk bagi mereka menghentikan merokok. Bukan saja awareness, juga bagi ubat-ubat itu nicotine replacement therapy, ubat yang untuk centrally acting punya ubat untuk mengurangkan tabiat itu merokok pun ada. Semua ini agak mahal, ubat-ubat yang agak mahal. Bukan semua orang akan dapat hilang ketagihan. Mungkin separuh mereka boleh hilang ketagihan dalam 6 bulan, tapi boleh datang balik. Ya, dan cara mungkin mereka akan guna cara lain macam vaping. So ada banyak pesakit cuba banyak cara. Kita rasa sebagai doktor semua kena bertanggungjawab. Sesiapa yang masuk ke dalam klinik kita, kita akan tanya, you ada merokok ke tak? Kalau kita buat macam itu, dan kita akan cuba buat advice. Setiap opportunity itu adalah penting. Setiap pesakit masuk ke dalam klinik, tanya saja soalan ni. Sama ada perempuan ke lelaki pun kena tanya. Budak ke belum 18 tahun pun kena tanya. Sebab masa mereka datang ke klinik, mereka sakit. Mereka ada gejala dan tanda. So pada masa itu, kalau kita rasa itu adalah associated dengan merokok atau vaping, kita cuba nasihat untuk berhentikan. Dan kita cuba membantu mereka. Apa-apa cara pun boleh. Tak nak dia sampai ke tahap ketagihan yang terlalu tinggi. Sebab ketagihan itu ada yang rendah, medium dan tinggi. Kalau you sampai ke tahap yang sangat tinggi, kemungkinan you untuk menghentikan tabiat rokok tu agak susah dan you perlu gunakan banyak nikotin. So saya berpendapat setiap orang yang datang nak minta nasihat nak henti rokok atau datang dengan satu penyakit dan mereka merokok, kita cuba menasihat dan membantu mereka untuk berhentikan merokok. Itu satu cara yang saya rasa doktor boleh buat. Okey, itu dah sudah aspek pendekatan perubatan. Dr. Nur Rashidah, kalau kita nak tahu juga cara lobby syarikat-syarikat rokok, mereka ini syarikat multinasional, bukan hanya bertapak di Malaysia. Mereka berada di seluruh dunia dan mereka mempunyai satu resources yang begitu besar. Sama ada modalnya, sama ada dari sudut communication, publicity, public relation. Mereka boleh seolah-olah menghalalkan rokok itu tiada masalah. Sampai ke tahap mereka boleh melaburkan. Tetapi dari aspek government dan tentang polisi, pastinya
mereka ada cara yang kenapa jangan naikkan teks rokok. Kenapa tak perlukan polisi endgame ni? Cuba faham cara lobby syarikat-syarikat multinasional berkaitan dengan tembakau. Kalau cukai, jangan naikkan cukai tu, faktor utama mereka mengatakan bila kenakan cukai, harga naik, lambakan rokok haram itu je, akan dia punya banyak. matematik lah. Itulah, tu dia kata Standard kerajaan akan rugi banyak sebabkan oleh rokok tidak sah. Itu memang klise lah. Memang itu yang dia orang akan bagilah, beritahu. Endgame sama jugalah. Nanti dia akan nyatakan bahawa bila kita sekat, adanya lambakan rokok haram. Mereka selalu guna lambakan rokok tidak sah atau rokok haram ni lah dalam isu yang mereka tengahkan kepada kerajaan. Sebab itu cukai tak naik daripada 2015. Sebab kalau diikutkan, ini saya punya pengalaman juga ya. Saya pernah buat sedikit kajian semasa saya berada di luar negara. Australia contohnya. Saya bukan buat kajian betul-betul, tapi saya tanya masyarakat di sana. Pada mereka kan, kalau kita bagi awareness mengenai penyakit, kanser semua tu, lama lagi dia mungkin tak nampak. Tapi kalau kerajaan naikkan harga rokok, efek pocket maker, itu akan memberi kesan yang segera. Rokok di Australia antara yang termahal di dunia. Dia tiap-tiap tahun dia naik. Tak kira lah parti politik mana yang pegang. Maksudnya komitmen tu berterusan. Yes. Konsisten. Dan saya dapat jawapan yang sama. Antara sebab utama mereka berhenti merokok ataupun at least kurang kan disebabkan kenaikan harga. Jadi saya rasa kita perlu tekankan perkara tersebut dan kita perlu ambil pendapat bukan sahaja daripada industri tapi kajian-kajian yang dibuat. Dan banyak bukti telah menunjukkan bukan harga yang menyebabkan lambakan rokok tidak sah. Kerana itu isu yang digunakan oleh pihak industri. Ya. So, Samsul, adakah itu juga perlu dilakukan dengan vape? Kalau vape merasakan ini satu industri yang perlu diberi peluang kerana banyak kajian berkaitan dengan kesihatan dan juga kemudaratan itu kurang berbanding rokok. Mengapa tidak kawal selia berkaitan dengan vape ini perlu berdasarkan fakta dan perlu tidak mengikut cara industri tembakau? Okey. Industri vape ni terbahagi kepada dua faktor lah. Satu ialah peranti dia, satu lagi ialah cecair dia. Ya. Kita lihat Malaysia ni berada di kedudukan di mana kita kalau dikawal selia ya dan diberikan beberapa bentuk sokongan, Malaysia ni boleh jadi peneraju utama penghasil produk vape yang boleh mampu membantu seluruh dunia untuk berhenti merokok. Mengapa saya katakan begitu? Malaysia ni dah memang sedia ada negara yang menghasilkan semiconductor products. Okay? So, peranti tu dengan mudah boleh dibuat sebab infrastruktur dia dah ada. Dan cecair liquid tu, liquid vape tu diperbuat daripada PG dan VG. Ya. PG dan VG ni adalah dua kandungan utama dalam cecair vape yang sebenarnya yang datangnya daripada hasil kelapa sawit. Ekstrak kelapa sawit. Ya. Dan kelapa sawit kita sangat berkualiti. Ya. So, sekali lagi untuk menghasilkan cecair vape tu, kita ada prasarana untuk menyediakan bahan-bahan mentah tersebut. Nikotin pula macam dia dah cakap tadi, banyak pengusaha tembakau ni dah tak aktif lagi di bahagian East Coast. Mungkin ni masanya untuk revive balik supaya industri ni boleh dibentuk, Malaysia boleh jadi satu penghasil peneraju utama dunia, penghasilan produk-produk utama vape. Sebenarnya sekarang pun ya pengusaha-pengusaha vape Malaysia adalah antara yang terbesar di dunia ya, untuk pengetahuan umum ya, di mana produk kami dah memang bukan produk kami lah, produk mereka dah jadi shareholder mana masyarakat. Tak ada. dah di ekspor ke serata dunia dan kita di Malaysia belum kawal selia lagi. Tetapi produk Malaysia dah masuk di UK di mana pengawalan selianya sangat stringent, sangat ketat ya, tapi produk kita dapat kelulusan di sana. Bermaksud memang produk kita dah duduk di dalam keadaan kualiti yang sangat baik. Itu satu perkara. Satu perkara lagi yang saya nak tekankan supaya semua jelas dan tahu saya ramai kawan-kawan yang terlibat dalam industri vape ni dari segi penghilangan, daripada segi retail dan saya nampak daripada segi yang saya observe sendiri ataupun saya ajak semua yang sedang mendengar hari ini, cuba kita buat satu observation mereka ni agak bertanggungjawab sebenarnya mereka yang pengusaha-pengusaha kedai ni. Kalau dia nampak budak yang memang nampak macam bawah umur, dia orang tak bagi masuk. Dia orang tak bagi masuk dan memang ada sign dekat luar tu
18 and below memang tak dibenarkan sebab dia orang nak jaga perniagaan dan industri tersebut sebab self-regulate lah. Dia memang dah self-policing and self-regulate. So saya nampak potensi industri vape ni daripada segi kesihatan pertamanya, ya, dia dapat membantu untuk mereka berhenti merokok dan ini dapat membantu kerajaan untuk meringankan beban kos perubatan. Itu pertama. Keduanya, pada masa yang sama kita dapat membentuk satu industri yang boleh jadi peneraju dunia kerana prasarananya sudah tersedia ada. Ya, tanpa sokongan dan dengan macam-macam kekangan pun mereka ni dah jadi market leader, global market leader. Tapi kalau diberikan pengawasan dengan the correct support, I think dari segi bisnes pula vape ni Malaysia boleh jadi peneraju utama dunia. Ya, bila kita nak lihat kawasan yang saya diberitahu Ogos 2022 ni. Tak lama ni, baru 2 bulan lagi. Ya, yang diberitahulah. Tapi bentuk pengawasan tu kami masih belum jelas lagi. Ya. Okey, buat sementara ni kawasan belum ada peraturan yang komprehensif. Tetapi kita nak bermula dengan end game untuk anak-anak ni yang 1 Januari 2005 ini. Bagaimana approach pendekatan supaya mereka tidak terjebak dengan vape? Sekali lagi perlu dikawal selia lah, ya. Pada saya tak ada pilihan lain lah. Ya, tak ada pilihan lain lah. Dari segi end game tu ialah untuk saya belum pasti lagi sama end game ni adakah dia termasuk dengan vape sekali atau tidak. Tapi kita buat masa ni kita anggapkan memang untuk produk tembakau. Ya, okay. Kemudiannya pada masa yang sama kita harus mengawal selia produk-produk vape. So dia dua perkara yang kena parallel jalan sekali, but it's a stand alone punya isu, ya. Pengawasan vape harus dijalankan dan juga end game untuk produk tembakau juga harus dijalankan pada masa yang sama supaya mereka yang dah tak boleh merokok ni tidak terlibat dengan vape satu juga. Hal pula. Ya. Betul. Okey, Dr. Wong, akhir sekali, Dr. Wong. Kalau kita lihat ketika COVID, kita melalui satu fasa yang begitu tak pernah kita lalui. Pendekatannya amat menarik. The whole government, the whole society approach sampai kita boleh berada dalam transisi endemik ketika ini dan kita dapat mengurangkan kes kematian dan juga kes-kes yang di fasa yang lebih buruk dan sebagainya. Mengapa tidak hal rokok ini selain pada end game, pada pandangan Dr. Wong, untuk memastikan dia ada buy-in lah. Dia bukan hanya retorik, bukan klise, suatu yang habis berbilion ringgit dalam hal kempen dan awareness, tetapi buy-in tak ada. Dr. Wong. Ini adalah disebabkan kalau you nampak COVID kan, kalau you dapat cancian COVID, masa itu yang kita tak ada vaksin, tak ada ubat, semua akan meningkatlah, kematian meningkat. Ya, masuk ICU, tak cukup oksigen, semua orang panik dan sebagainya. Yang ni semua jalan dengan cepat, berlaku dengan cepat. Tapi untuk pesakit yang dapat penyakit daripada merokok, tablet merokok ataupun vaping, dia punya keadaan berlaku lambatlah. So mereka tak nampak impact tu yang jelas. So tak jadilah mereka tak takut. Okey, sampai mungkin seorang yang mereka tahu tu ada kena penyakit kanser, mungkin mereka cakap itu bukan disebabkan merokok. Ada yang saya dengar sebab orang tu berhenti merokok tiba-tiba terkena kanser. Bahkan itu pesakit sudah dapat kanser tapi sampai ke tahap itu yang sudah serius mereka tak merokok. So ini adalah cerita-cerita yang selalu diberitahu kepada generasi yang baru yang tengah merokok untuk hilangkan tabiat itu merokok lah, atau mereka masih tak boleh terima hakikat itulah. Ya, so saya rasa itu adalah keadaannya. Okey, Dr. Rashidah, untuk memastikan satu pelaksanaan yang tidak silo, satu pelaksanaan yang produktif dan memberikan hasil yang produktiviti yang lebih tinggi kepada negara, apa syarat endgame? Apa syaratnya endgame? Maknanya tadilah seperti kata kita akan pastikan bahawa generasi ini tidak akan merokok, di mana daripada situ boleh meningkatkan, bukan boleh saja, akan meningkatkan produktiviti kerana kita dapati bilangan perokok yang ramailah antara umur yang produktif. Dan mereka juga yang peratus yang mendapat penyakit disebabkan rokok pun adalah dalam golongan tersebut. Dia akan mengurangkan produktiviti. Jadi kita harap dengan adanya end game tanpa merokok, dan seperti yang Cik Kamsu kata, vape pun bukan untuk orang tak merokok. Jadi tanpa merokok, tanpa vaping, we
can expect that akan meningkatkan lagi produktiviti. Ya, kalau itu sasarannya menjelang 20-50 Cik Samsul, Ya. Dr. Rashidah 20-40. 20-40 yang tak ada terus kan. Ya, betul. Jadi agak optimis juga kita punya sasaran ni. Yes. Tapi yes. dah sudah sasaran itu satu yang boleh dicapai, Dr. Rashidah? Yes, kena ada, kita semua kena bersatu hati, bersepadu. Kalau kata rokok tak sah, kita kena bantu kerajaan. Bagaimana cara untuk mengada? Yes, saya optimis dia boleh dicapai. Okey, terima kasih semua ahli panel kita. Terima kasih Samsul Kamal Arifin, Presiden Pertubuhan Entiti Vape Malaysia ataupun MOV. Terima kasih Dr. Wong Chee Kuan, pakar respiratory perubatan dari Pusat Perubatan Muslim Melaya, dan juga Prof. Madya Dr. Nur Rashidah Muhammad Nur, Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, dan bersama saya Nazir Kahar pada malam ini dalam Dialog Tiga Penjuru. Itu saja, semoga bermanfaat perbincangan kami berkaitan dengan pelaksanaan generasi penamat rokok, untung atau rugi. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.